Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Al-Musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-aslu at-tasi'u fi ar-ridha bil qada'. Prinsip yang ke-9 dalam perkara yang menyelamatkan. Ar-ridha bil qada'. Ar-ridha yaitu reda dengan qada', ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang dikurniakan surga di akhirat, yaitu as-sadiqin, dalam surah Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu hadza yawmu as-sadiqina sidquhum, itu awal ayat. Allah berfirman pada hari kiamat, inilah hari yang mana akan beri manfaat kepada orang-orang yang benar akan sifat benar mereka, ataupun akan benarnya iman mereka kepada Allah. Maka pada hari ini, hari kiamat, kata Allah, sifat itulah yang akan beri manfaat kepada orang-orang yang benar. Lahum jannatun, untuk mereka surga, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka. Ini baru sampai ayat ini. Allah reda kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga reda kepadanya. Dan inilah yang menjadi tajuk Imam Al-Ghazali nak kupas kepada kita ni, apa makna kita reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fawzul azim, yang demikian itulah kejayaan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menyintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya, menguji sama ada hamba akan reda ataupun tidak dengan ujian tersebut. Apabila hamba itu bersabar, maka dipilihnya, yakni Allah memilih dia, yakni di kalangan orang-orang yang ramai, manusia ramai, Allah akan memilihnya untuk diberi darjah kelebihan. Dan apabila dia reda, maka dipilihnya pula dia, mana di kalangan yang terpilih. Dalam bahasa Arabnya digunakan dua istilah yang berbeza, tapi dari segi terjemahannya sama. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah menyintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Allah akan menimpakan kesusahan ataupun menimpa sakit dan sebagainya. Jadi kita orang Melayu ni, ibtalahu, daripada perkataan itu kita sebut balaun, bala. Bagi kita orang Melayu, bala ini
seolah-olah macam hukuman Allah. Nah, itu bukan bala, yang itu azab. Azab itu hukuman Allah. Adapun bala ini para nabi sendiri pun paling hebat. Asyaddun nasi bala'an, kata Nabi SAW satu hadis yang lain, asyaddu makna orang yang paling dahsyat, orang yang paling hebat. Bala'an ditimpa dengan bala, yakni ujian. Al-anbiya adalah para nabi. Summa amsal fa amsal, kemudian orang yang di bawah para nabi, iaitu awliya Allah. Nah, kita ni tak banyak bala, tak banyak ujian, sebab Allah Ta'ala tahu kita kalau ditimpa ujian yang berlebihan, pakai lingkup tu lah. Kita ujian televisyen saja dah tak boleh sembahyang jemaah dah. Sebab drama kita biasa tengok, minat dengan drama tu, kalau tinggal lagi habis cerita, kita pun tak datang lah, mengaji pun tak datang. Kemudian macam-macam lah ujian dengan televisyen, ujian dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi para nabi ini ujian demi ujian dengan kesakitan, musuh dan sebagainya. Jadi apabila kemudian fa in sabara, maka jika dia bersabar, ijtabahu, digunakan bahasa ijtabahu, yakni kata ulama, Allah memilihnya dari manusia-manusia yang lain. Dengan sabar Allah pilih kita berbanding dengan manusia-manusia yang lain, diberi darjat kedudukan. Wa in radiya, kalau kita bukan sekadar sabar. Sabar ni makna kita menjaga lidah kita daripada kita mengungkapkan ucapan-ucapan yang seolah-olah kita tidak setuju ataupun kita tak dapat menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi sebab itu tanda kesabaran ialah dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dia harus bersabar, ijtabahu, Allah akan memilihnya dari kalangan manusia-manusia yang lain. Allah akan menjadikan dia yang terpilih. Wa in radiya, dan jika reda, dan jika dia reda, mana tak terdetik langsung dalam hatinya, perasaan tak puas hati tak ada langsung, malah Haji Mazali akan cerita dekat kita, malah dalam perselian kita bahasa itulah yang paling baik. Walaupun kita pedih, walaupun berat, tapi kita tetap yakin bahwasanya itu lebih baik daripada kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia redha, istafahu, digunakan kalimah istafahu. Istafahu kata ulama iaitu yang terpilih daripada yang terpilih. Itu mana istifa, daripada yang terpilih itu Allah Ta'ala pilih lagi, kita masuk di kalangan yang terpilih daripada yang terpilih. Kata pentahqiq hadis ini, akhrajahu ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sembahlah Allah dengan penuh keredaan. Wa'budillaha birridha, sembahlah Allah dengan penuh keredaan. Fa illam tastati', akan tetapi bila engkau tidak sanggup, tak mampu beribadah kepada Allah dengan keredaan, fa fis sabri, maka sesungguhnya di dalam kesabaran. Jadi kalau tak boleh, jadi kerana itu ibadah kepada Allah ni bukan sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tidak. Termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala ini ialah tiap kali kita diuji oleh Allah, kita reda, itu juga ibadah. Dia punya ibadah qalbiyah, dia punya ibadah hati. Kalau tak mampu, maka hendaklah dengan kesabaran beribadah kepada Allah dengan kesabaran. Ini ibadah ketika kita ditimpa ujian.
maka sungguhnya dalam kesabaran atas apa yang engkau benci itu terdapat banyak kebaikan. Jadi sama ada kita redha ataupun kita bersabar. Walaupun hati kita ini masih lagi merasai susah, kita masih lagi mengeluh dalam hati, walaupun tak mengeluh dengan mulut, tapi kita tetap yakin bahawasanya segala yang ditentukan Allah itu mesti ada hikmah di sebaliknya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda kepada sekumpulan manusia, siapakah kamu? Nabi bertanya, man antum, ma antum, siapakah kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang beriman. Nabi bersabda lagi, apakah tanda keimanan kamu itu? Apa tanda keimanan kamu itu? Mereka menjawab, kami bersabar terhadap musibah yang menimpa kami. Kami bersyukur tak kala mendapat kemakmuran, dan kami redha dengan takdir Allah yang telah ditetapkannya kepada kami, yakni ketika kami ditimpa ujian. Nabi tanya, kamu siapa? Maka jawab, kami orang beriman. Apa tanda kamu beriman? Maka menjawab, kami redha dengan segala yang ditentukan Allah. Kalau kami diberi kemakmuran, kami syukur. Mana redha kepada Allah dengan syukur. Tidaklah seronok keterlaluan yang seolah-olah menganggap bahasanya apa yang kita dapat itu adalah usaha kita. Tidak. Kita tahu bahasanya apa yang kita dapat itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami ditimpa dengan ujian, kepayahan, kami redha dengan takdir Allah. Apa yang Allah Taala tetapkan semua baik belaka. Nabi lalu bersabda kepada mereka, kamu adalah orang-orang yang benar-benar beriman demi Tuhan Kaabah. Mana demi Allah, kalau itulah jawapan kamu, maka sememangnya kamu adalah orang beriman kepada Allah. Di dalam riwayat lain, Nabi bersabda, mereka yakni orang seperti itu, orang yang punya sifat seperti itu, redha, adalah orang-orang yang bijak dan para ulama. Hampir-hampir sahaja mereka ini menjadi nabi disebabkan oleh kebijaksanaan mereka. Itu tanda bijaksana dan juga sifat pada nabi. Cuma orang yang apa saja sifat seperti nabi tidak akan boleh lagi menjadi nabi, karena selepas Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi yang terutus. Cuma sifat itu, kata Nabi, adalah sifat sebagaimana para anbiya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dan di antara yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, bukanlah termasuk waliku orang yang bersusah dengan dunia. Sesungguhnya kesusahan menghilangkan manisnya munajat kepadaku dari hati-hati mereka. Maknanya orang yang merasai apa yang Allah Ta'ala timpakan di dunia itu menyebabkan dia mengeluh tak habis-habis, maka akan hilang manisnya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya kecintaanku dari para kekasihku hendaknya mereka termasuk orang-orang rohani, yakni orang-orang yang mementingkan ruh atau rohani, tidak berduka cita terhadap kesusahan dunia. Mana kalau apa yang menimpa dunia itu biasa, tak ada sakit apapun. Tapi yang mereka takut sangat itu kalau menimpa hati mereka dan menimpa
penyakit yang menimpa rohani, ruh mereka, itu yang mereka sangat bimbang. Adapun penyakit kesusahan yang menimpa tubuh badan, kekurangan rezeki dan sebagainya, itu mereka tak akan duka cita langsung. Bagi mereka bukan tempat untuk berduka cita. Jadi kerana itu ada sebagian salafus salih pernah menyebutkan masalah hati. Ajaban li amrin nas yabkuna ala man mata jasadu wa la yabkuna ala man mata qalbu wa asyadda. Kalau kamu perhatikan sikap manusia ni, kata dia, kamu akan rasa kagum atau kamu akan rasa heran. Mereka biasa menangis berdepan dengan kematian jasad. Anak-anak meninggal, ayah meninggal, mak meninggal, semua pakat teriak. Tapi mereka tidak menangis berdepan dengan orang yang mati hati. Wa asyaddu, padahal mati hati itu lebih dahsyat. Jadi sebab itu kita tak menangis. Anak tak semayang, kawan tak semayang, keluarga tak semayang, tak ada siapa nak teriak. Boleh lagi bersembang dengan dia, boleh minum kopi sekali. Tapi kalau dia meninggal, kita lah teriak dulu. Jadi seolah-olah macam kita sayang kat jasad dia, tapi kita tak sayang pada hati dia. Kita boleh terima orang yang mati hati, yang rosak hati. Di antara sebesar-besar tanda hati yang rosak, kata oleh ulama kita, ialah tak semayang. Tak semayang ni memang hati rosak, tak boleh nak kata baik, walaupun dia baik dengan orang lain. Macam kita sebutlah dalam masyarakat Melayu ni, dia satu istilah sopan santun. Bagi semua budak ni pandai hormat orang tua, lalu depan orang tua salah tunduk. Tapi tak semayang. Dialah sopan santun lah. Sopan santun dari segi adat. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi agama, dia kira habislah. Tak semayang ni kira di sisi agama ni memang tak boleh. Saksi pun tak boleh jadi. Saksi pun tak boleh jadi. Koman tak koman kita ni, kita nak sebut sah saja, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni puasa, tak solat. Maknanya tak laku lah. Penyaksian kita itu di sisi syarak tak diterima. Nak buat masuk mahkamah, kalau dalam mahkamah Islam, ini mahkamah sekular, dia tak ambil kisah yang tu. Kalau mahkamah Islam, hakim kena pastikan saksi yang nak bercakap itu, nak mengesahkan itu, dia mesti orang yang saleh. Sebesar-besar tanda saleh ialah menjaga solat lima waktu. Kemudian, dan di antara diwahyukan Allah kepada Nabi Daud, Nabi bersabda lagi, Allah berfirman, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka barang siapa tiada bersabar atas dugaanku, tidak mensyukuri nikmatku dan tidak redha dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku. Sebab semua yang berlaku di alam ini, semua daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah dia tidak redha untuk bertuhankan Allah. Sedangkan kita sedia maklumlah, carilah Tuhan yang lain, pasti tak akan berjumpa dengan Tuhan yang sebenar, kerana Tuhan yang sebenar adalah Allah Ta'ala sahaja. Hadis ini akhrajahu At-Tabrani fil Kabir, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir. Nabi bersabda lagi, Allah berfirman, aku telah menciptakan kebaikan dan aku telah menciptakan ahlinya. Aku telah menciptakan keburukan dan aku juga telah menciptakan ahlinya. Maka berbahagialah orang-orang yang aku ciptakan untuk kebaikan dan aku mudahkan baginya mengerjakan kebaikan. Celakalah orang yang telah aku ciptakan untuk keburukan dan aku mudahkan baginya mengerjakan keburukan. Celakalah, kemudian celakalah bagi orang yang menyatakan, yang bertanya apabila Allah menetapkan sesuatu, mengapa dan bagaimana? Mengapa Allah Ta'ala buat macam ini? Tak kesian ke?
Contoh begitu. Orang tanya begitu. Dan dia tanya kaifa, bagaimana? Bagaimana Allah Ta'ala ni boleh timpakan kat kita, padahal kita duduk semayang tak pernah berhenti. Contoh orang yang petikai kan, tanya soalan sebegitu, maka celakalah, kemudian celakalah. Dan itu menunjukkan bahawasanya dia tidak reda dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita berdoa, bukan kita bertanya, bukan kita petikaikan, tidak. Siapalah kita ni nak petikaikan apa yang Allah Ta'ala putuskan kepada hamba-hamba-Nya. Sebaliknya kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah, berilah kekuatan kepada kami untuk menerima segala ketetapan Kamu. Ataupun ya Allah ya Tuhan kami, Engkau takdirkanlah kepada kami dengan takdir-takdir yang baik, yang baik-baik saja. Begitu. Bukan kita persoalkan. Mempersoalkan itu tanda kufur. Mempersoalkan, yang mempersoalkan dipanggil mempetikai, bukan soalan, mempetikaikan takdir Allah. Itu menunjukkan bahasanya kita seolah-olah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ini riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, engkau berkehendak dan aku berkehendak. Hanya saja yang wujud adalah yang kuinginkan. Fa'alu lima yurid. Allah Maha melaksanakan apa yang Dia inginkan. Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah dalam Quran. Tidak kamu berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kehendak kita itu tidak akan terlaksana melainkan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW dalam Quran pun sama juga, sentiasa mengucapkan insya-Allah. Bila kita berjanji, kita ucapkan insya-Allah. Sebenarnya kalau kita perhatikan tuan-tuan dan sekalian, semua situasi kita ni ada ucapan yang membawa Nabi mengajar kita untuk merujuk segala-galanya kepada Allah. Bila dikurniakan dengan nikmat, alhamdulillah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kematian, kerugian dan sebagainya, ucapan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita melihat benda yang mengkagumkan kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kita ni kadang-kadang tak terbit Masya Allah. Yang terbit apa? Ish hebat semua. Sekali dengan kepala, sekali balik. Tapi Allah Ta'ala tak sebut. Bila bendang jadi pun, ambil padi dapat banyak, dapat selur 3,000. Yang dia puji siapa? Yang dia puji baja dia lah. Orang tanya, dapat padi banyak. Kadang-kadang dia sembang tu agak lebih sikit. Dia kata, tengok siapa buat benda. Dia sebut begitu. Tapi kita faham lah, bukan dia. Kadang-kadang bukan kerana nak bangga-bangga, tidak. Seronok dia panggil. Tapi kita nak sebut apa pun, baja ke, kita nak gurau ke, pertama kali kita sebut Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Kalau boleh sambung lagi, Masya Allah. Ini semua Allah Ta'ala, ini semua kerja Allah Ta'ala. Itu biasa bahasa kita lah, bahasa masyarakat kita. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Saya ni ikhtiar sajalah. Itu kira sepatutnya begitu. Yang lain tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Allah Ta'ala dulu. Kita rujuk kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian begitulah tuan-tuan dan sekalian, kita semua benda kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berziarah, makan kenduri, kahwin, kita ni pergi makan sajalah. Tapi Nabi mengajar kita doakan pengantin tu. Selalu orang balik bukan jumpa pengantin, jumpa siapa?
jumpa ketua keluarga lah, sebab nak bagi sampul. Kalau ikut yang sunnahnya jumpa pengantin, doakan barakallahu lakuma, macam lagu Mahir Zain. Itu dari hadis Nabi. Barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita mungkin panjang sikit tu, salam dengan pengantin, duk tunggu nak ingat apa nak baca tu. Ini kita sebut saja doa bahasa Melayu saja. Saya doakan supaya kamu dilimpahi berkat oleh Allah. InsyaAllah bila kita doa tuan-tuan sekalian, setiap dan salam dengan pengantin, kalau orang lelaki, pengantin lelaki lah. Jangan yang lelaki dia pergi jumpa pengantin perempuan pula. Yang perempuan jumpa pengantin perempuan. Waktu salam tu, doa. Saya doakan kamu dilimpahi berkat yang berpanjangan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau boleh ingat doa tu lagi baik. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan semoga Allah menggunakan keberkatan untuk kamu berdua. Semoga Allah melimpahi keberkatan ke atas kamu berdua. Dan semoga Allah menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Jadi bayangkanlah kalau semua 1000 orang yang dijemput itu semua jumpa dia, doa, takkan tak ada salah seorang daripada yang berdoa itu dimakbulkan oleh Allah. InsyaAllah berkekalan sampai ke anak cucu keberkatan itu. Jadi banyak tuan-tuan muslimin kalau nak kiranya dipanggil apa ni, kita ni nak kena mengaji balik. Dipanggil buka-buka walaupun nampak adat, tapi nak kena bagi elok balik, nak bagi sempurna balik. Wahai Nabi Daud, wahai Daud alaihissalam, engkau berkehendak dan aku berkehendak. Hanya sahaja yang wujud adalah yang kuinginkan. Dan bila engkau pasrah terhadap apa yang aku inginkan, maka aku cukupkan buatmu apa yang engkau inginkan itu. Mana Allah Ta'ala akan tolong untuk capaikan apa yang kamu inginkan. Dan bila engkau tidak meredai apa yang aku inginkan, mana tak reda dengan kehendak Allah, duk kira kehendak diri sendiri saja, bila tak dapat mengeluh, kata Allah kepada Nabi Daud, aku akan menyusahkanmu dalam apa yang engkau kehendaki. Mana hidup dengan kesusahan, tak pernah tenang jiwa. Kemudian tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Manakala kamu tak reda, aku akan jadikan kamu susah, dan kamu tetap tak akan dapat melainkan apa yang aku nak, kata Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni sebenarnya kena faham sungguh-sungguhlah, sebagaimana para ulama pernah sebut dalam satu ungkapan, al-himam la tusbiqul maqadir. Cita-cita kamu tak akan boleh mengatasi takdir Allah. Bila kita nak cita-cita ni, sebab tu kena gantungkan insya-Allah. Sebab tu kena ada tawakal kepada Allah. Dan banyak tuan-tuan sekalian, peraturan Allah Ta'ala ini kadang-kadang kita baca separuh, kita tak baca separuh lagi. Kita selalu kadang-kadang bila orang mengaji macam ni, sebab tu kitab yang kita baca ni adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf dia tak bicara bab fiqh, dia bicara bab kerja hati saja. Kita kena ingat bahasanya di sana ada kerja yang anggota, iaitu dalam fiqh. Dalam fiqh kena semayang, kena puasa. Setelah itu kita serah kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala selagi kita usaha. Tapi ada setengah orang dia baca kitab macam ni, dia kata kita tak payah buat kerja apa lah, kita kira reda saya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Imam Ghazali tak sebut masalah kewajipan bekerja, kewajipan berusaha, kerana kitab dia ini adalah kitab tasawuf, dia cerita bab hati. Tapi kita kena baca lain, dalam kitab lain, dalam hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW memerintahkan kita supaya kita berikhtiar. Berikhtiar itu kewajipan dia bagi, kewajipan luaran kita, anggota. Adapun tawakal dan juga redha ini kewajipan hati. Jadi tak ada percanggahan apa pun. Tak ada percanggahan, tak ada sebarang percanggahan. Kerana dua itu dipanggil dua kewajipan yang mesti bergerak secara selari. Kemudian perenggan yang berikutnya, faslun fi bayani ala anna alamatul mahabbah ar-ridha bil bala.
fasal pada menjelaskan bahawa alamat ataupun tanda kasih kepada Allah itu ialah redha dengan ujiannya. Tanda kasih, redha ni adalah tanda kasih kepada Allah. Kalau kita kuat kasih kita, cinta kita kepada Allah itu kuat, maka redha dalam hati kita pun akan jadi semakin kuat. Tapi kalau kasih kita kepada Allah itu lemah, maka lemahlah redha, dan sehingga kan timbul pula buruk sangka. Dan timbul buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Lebih hebat lagi, sehingga sanggup mengeluarkan ucapan Allah Ta'ala ta'adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak patut layan dia begini. Itu. Tapi kalau orang yang kasih, dia tahu Allah Ta'ala beri nikmat pun kerana dia kasih kepada kita. Allah Ta'ala uji kita pun kerana dia kasih kepada kita juga. Itu Imam Ghazali akan cerita dia bagi tiga fasa ataupun tiga macam mana kita nak faham redha itu. Ada tiga bahagian. Yang pertama, redha kerana kasih itu paling tinggi lah. Sehingga tak ada istilah mengeluh langsung, tak ada langsung. Bahkan walaupun susah pun tetap kita seronok. Seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melayani kita mengikut cara yang Allah Ta'ala tahu. Itu yang lebih baik bagi kita. Yang keduanya, redha dengan ilmu. Memang hati kita ni tak kuat. Mana hati kita tu resah, gelisah lah sebab sakit. Dan kadang-kadang mulut pun masih lagi asal mengeluh. Tapi kita tahu, kita pernah mengaji bahawasanya kita ni kena sabar untuk dapat pahala. Kita redha untuk mendapat pahala. Yang tadi ni redha kerana dia memang cinta kepada Allah. Dia tak nampak dah pahala tak nampak. Dia redha macam ibadat lah. Ikhlas. Kata Imam Ghazali, ikhlas ada tiga fasa. Satu, orang yang ikhlas kerana semata-mata beramal ni yang dia nampak itu kerana dia nak capai redha Allah Ta'ala, bukan kerana syurga atau bukan kerana neraka. Bawah daripada itu ikhlas, iaitu dia beramal untuk mendapat syurga Allah pun ikhlas juga, cuma bawah daripada yang martabat yang pertama tadi. Kemudian redha, dia beramal kerana untuk selamat daripada neraka Allah Ta'ala pun ikhlas juga, kata Imam Ghazali. Maka betul redha kerana kasih. Yang kedua, redha kerana pahala. Yang ketiganya redha kerana akidah. Dia panggil kerana akidah kita. Kita tahu bahawasanya semua yang berlaku ni adalah daripada Allah. Dia panggil redha kerana iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana pahala sangat pun. Kalau macam kita lah, ada setengah orang dia semayang macam Rasulullah SAW. Dia tahu dah dia ahli syurga, tapi dia semayang lebih daripada kita lagi. Itu martabat yang pertama. Yang keduanya ialah orang yang dia banyak baca fadhilul amal. Dia beribadat kerana dia nak pahala-pahala yang Allah janjikan itu. Martabat dalam syurga, anugerah itu, ini dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kadang-kadang dia semayang bukan nampak pahala apa pun. Dia semayang kerana apa? Kerana kalau tak semayang dosa. Dan dia semayang pun bukan berapa semangat sangat. Itu kita lah nombor 3 tu. Semayang pun kadang-kadang semayang lah, hanya untuk kita melepaskan kewajipan. Tak ada semangat. Sebagaimana orang yang martabat pertama, martabat kedua. Pertama tu memang dia dah tenggelam dalam perasaan kasih cinta kepada Allah Ta'ala itu. Martabat yang kedua pula, kerana dia seronok dengan pahala-pahala itu, dia nak dapat daripada Allah Ta'ala janji-janji Allah itu. Yang ketiganya kerana dia yakin kalau dia tak sembahyang ni nanti Allah Ta'ala marah, Allah berdosa di akhirat, nanti Allah Ta'ala hukum. Itu redha pun dia jadi macam tu juga. Kita biasanya berada pada martabat yang ketiga, mana kita redha bukan kerana kita tenggelam dalam cinta kita kepada Allah, bukan kerana kita nak pahala sangat, tapi akidah kita bahwasanya
kita mesti menerima segala takdir Allah, kerana salah satu rukun iman ialah al-iman bil qada'i wal qadar. Itu Imam Ghazali dia sebut. Kita akan baca insya-Allah pada minggu depan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebelum tutup ni, ini di masjid Qaryah Nadu. Projek ni dah lama dah berjalan, cuma baru siap. Kita dah siapkan pusat pengurusan jenazah, masih daripada wakaf tuan-tuan jugalah. Sebagai yang tahu tu wakaf dah selesai dah, tempat mandi jenazah dan sebagainya. Sekarang dah nak operasi. Target kita hanya semua yang pengurusan jenazah dalam Qaryah itu dan didaftarkan bawah Qaryah Buang Talut, Masjid Danau tu, kita akan percumakan semua sekali. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mengikuti jenazah sehingga menyembahyangkannya, Allah akan berikan kepadanya pahala 1 qirat. Kata Nabi, 1 qirat ini sebesar bukit Uhud. Barang siapa yang mengikuti jenazah sehingga mengkebumikan dia, selesai kebumi baru dia balik, Allah akan kurniakan pahala 2 qirat. 2 qirat sama dengan bukit Uhud. Bila kita baca hadis ini, selalu kita suka nak fahami dengan baik. Bila kita hanya faham mengikuti jenazah hingga sembahyang, maknanya ialah pergi sembahyang jenazah. Asalnya itu bukan itu maksud dia. Maknanya adalah kita menguruskan jenazah itu sampai sembahyang. Kemudian lepas sembahyang kita uruskan sampai ke bumi. Jadi orang yang pergi sembahyang saja, dia dapat setakat sembahyang sajalah. Dia dapat setakat sembahyang saja. Sebab pengurusan jenazah itu ada 4 semua. Jadi kerana itu mengikut format yang dibuat di negara Arab, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu ni masih kurang perhatian pada jenazah itu. Kalau di Mesir sendiri, di Arab, ada 2 kali, 3 kali ada jemaah yang meninggal, kita sendiri pun agak takut pada kat mula. Berapa lah nak kena bayar. Tapi semua yang berlaku, semua yang 3 jenazah yang anda uruskan itu percuma semua. Siapa itu, dia tengoklah Kementerian Haji akan tentukan jenazah itu akan disemayangkan, akan diuruskan di masjid mana. Dia akan transfer situlah. Maka masjid itu dia akan belanja semua sekali. Jadi kalau orang luar macam kita ni dia boleh belanja, makna orang tempatan dia lagi. Kalau tuan-tuan masuk dalam bilik mandi jenazah dia itu, kalau kita akan terdetik kalau aku yang meninggal ni, maknanya memang dia komplit, cantik, dia urus jenazah pun elok dia punya. Kemudian bila kita selesai jenazah nak diangkat, nak dibawa ke dalam muslim nak sembahyang, kita pun nak fikir siapa lah nak angkat daripada van nak pergi semua jenazah yang meninggal di tanah haram mesti disembahyangkan di Masjidil Haram. Itu maklumat yang anda dapat daripada orang masjid itu. Tak boleh sembahyang tempat lain. Kalau dia mati kerana datang buat umrah atau berhaji, dia mesti disembahyangkan di Masjidil Haram. Itu memang ketetapan yang dibuat di sana. Alhamdulillah. Jadi kita pun sekolah nak angkat lagi daripada van, jauh dalam sekalian nak sampai ke tempat imam. Tapi bila turun daripada jenazah daripada van dalam sekalian, kita tak ada sentuh langsung. Semua orang berpusu-pusu nak bawa jenazah. Jadi kesedaran mereka tentang pengurusan jenazah tu memang tinggi dalam kita. Jadi kerana itu di peringkat Qaryah itu kami nak percumakan semua daripada A sampai Z. Termasuk nak menghidupkan kembali satu sunnah yang agak tenggelam dalam masyarakat kita itu. Nabi sebut bila keluarga Ja'far meninggal, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman, kamu buatlah makanan untuk ahli keluarga Ja'far kerana mereka sedang bersedih. Jadi dalam budaya masyarakat kita ni, keluarga orang mati tu yang buat makan. Dalam tengah bersedih, kita dah habis beras sama mereka pula. Tapi kita nak ubah bahasanya kita yang jamu makan.
Jadi sebab itu kami masukkan dalam peruntukan itu bahwasanya keluarga tak payah buat penuh, sebab kita dah pegang dengan mazhab bahwasanya baca tahlil Quran sebenarnya sampai tuan-tuan sekalian, maka kita raikanlah budaya itu. Biasanya malam pertama itu adalah baca tahlil, kenduri tak payah, keluarga jangan buat. Ya, kita peringkat Korea itu masjid yang akan buat, yang akan hantar dipanggil. Sebab kita pertahankan budaya itu, kita tak mahu dipanggil seolah-olah macam dipanggil. Yang pertama sekali kita tinggalkan sunnah Nabi itu. Sebab itu kita yang buat makan untuk orang yang sedang ditimpa susah, keluarga yang mati itu. Ini yang berlaku sebaliknya pula, kita yang menyusahkan mereka untuk. Bukan masalah ada duit ke tak ada duit, tidak, bukan masalah itu. Mungkin bukan masalah kata kami mampu, Ustaz kami bukan ambil duit si mati, bukan masalah itu. Tapi masalah sekarang ni ialah tak sepatutnya dalam situasi-situasi yang sebegitu kita menyusahkan keluarga orang yang telah meninggal, apatah lagi kalau keluarga itu keluarga yang miskin. Jadi sebab tu dalam kami mesyuarat kemarin tu, satu jenazah tu lebih kurang daripada pengurusan semua sekali lah, termasuk upah liang, upah mandi dan sebagainya, lebih kurang dalam RM1,000. Kalau tempat lain dikira tu RM1,000 lebih, tapi kami kira tu tak sampai RM1,000, kami genapkan dalam RM1,000. Purata setahun itu meninggal dalam Korea kami ini lebih kurang 10 orang. 10 orang. Jadi satu tahun kita nak 10,000 untuk. Jadi dibukalah kepada tuan-tuan sekalian yang nak memberi sumbangan untuk pengurusan jenazah, di mana duit tuan-tuan itu insya-Allah akan digunakan untuk menguruskan jenazah yang meninggal itu. Mudah-mudahan kita doakan supaya kita dapatlah pahala satu bukit Uhud ataupun 2 bukit Uhud, bila wang kita tu digunakan untuk menguruskan jenazah daripada A sampai Z. Kerana pun kita tempah sendiri, sebab kalau nak tempah, kalau kita nak beli 350, tapi kita dah fikir kalau kita buat sendiri, ramai tukang yang selian, orang kata bagi upah satu kanda kat kami 50 saja, tukang tu kata. Jadi kos tu lebih kurang dalam 110 saja. Nak beli kain papan dan sebagainya itu dalam RM110 saja. Jadi dia kata 150 cukup. 150 ini cukup untuk termasuk upah dia. Jadi kita akan siapkanlah buat peringkat permulaan itu 5 set. Dia panggil 5 set, kita akan siapkan kelengkapan dan sebagainya berlaku kematian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.